Murid ketika mana sibuk dengan urusan pengajiannya, katanya dia akan dapat jadi alim, tapi dia tinggal majlis dengan gurunya. Dia tinggal majlis zikir dengan gurunya, dia tidak zikir, dia tidak membaca Al-Quran. Disebut oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Buti kata, ilaj bagi masalah lesu dalam jiwa ni adalah zikrullah. Kata Al-Imam Ibn Athaillah, arih nafsaka min hammit tadbir, fama qama bihi anka ghayruk, la taqum bihi anta li nafsik. Kata Imam, arih nafsaka min hammit tadbir, rehatkan jiwamu daripada kedukacitaan tadbir. Rehatkan jiwamu daripada kedukacitaan tadbir. Fama qama bihi anka ghayruk, sesuatu yang didirikan bagi pihakmu oleh selainmu, la taqum bihi anta li nafsik, tidak perlu lagi engkau menyibukkan dirimu melaksanakannya. Semalam saya ada karang, pagi tadi saya ada tulis syarahan bagi hikam ini. Jadi saya baca balik syarahan saya. Sebahagian orang ketika membaca kalam hikmah ini merasakan bahawa berlaku pertentangan di antara kalam hikmah Al-Imam Ibn Athaillah, di antara hikam yang keempat dengan hikmah yang kedua. Nah, dalam hikmah kedua, Al-Imam Ibn Athaillah menyarankan agar seseorang salik itu, yang berjalan menuju Allah ini, bermuamalah dengan asbab. Karena disebut dalam hikmah yang kedua, iradatuka tajrid ma'a iqamatillaha iyyaka fil asbab. Nah, jadi seolah dalam hikmah tersebut menyuruh untuk kita mengambil dengan sebab. Manakala dalam bait ini pula, dalam hikmah ini pula, seolah-olah Al-Imam menyebutkan agar kita tidak menyibukkan diri dengan asbab. Nah, serta menyarankan agar kita merehatkan jiwa kita daripada menyibukkan mentadbir urusan asbab. Arih nafsaka anil tadbir. Nah, arih nafsaka min hammit tadbir. Fama qama bihi anka ghairuka, la taqum bihi anta li nafsik. Jadi macam ada pertentangan. Jadi adakah benar ada pertentangan di antara dua hikmah ni? Maka jawapannya, tidaklah berlaku pertentangan sama sekali di antara kedua-dua hikmah yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Athaillah di dalam hikmah yang pertama dan hikmah yang kedua. Bahkan kedua-duanya ada hubung kait yang sangat rapat serta makna yang sangat mendalam. Jadi kita perhati tengok. Ada dua perbezaan yang besar yang perlu untuk kita faham. Yang pertama ialah bermuamalah dan cara berinteraksi dengan asbab. At-ta'amul ma'al asbab. Yang kedua, tadbir urus seseorang manusia tersebut berdasarkan asbab. Ada dua benda berbeza. Bermuamalah dan berinteraksi dengan asbab adalah merupakan bahasa tubuh dan pergerakan lahiriah bagi seorang manusia. Contohnya, pergerakan seseorang ke pasar bagi menjalankan perniagaan atau berjual beli, buka kedai, buka peniaga, buka Shopee, apa sajalah. Dan perjalanan seorang murid ke tempat pengajian untuk mendapatkan ilmu, pergi ke masjid, pergi ke pondok, bertemu dengan para guru, pertemuan dengan doktor bagi mendapatkan rawatan dan seumpamanya. Maka ini dipanggil apa? Ini dipanggil muamalah dengan asbab, berinteraksi dengan asbab. Faham? Manakala tadbir urus pula, hakikatnya ialah bahasa akal, dan dia merupakan percaturan akliyah. Tadbir urus ni bermaksud seseorang tadi berfikir tentang dan merancang dengan sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan. Itu tadbir maksudnya. Serta memikirkan natijah keputusan yang akan diperolehi. Itu makna tadbir. Bermuamalah, berinteraksi dengan sebab. Ini bahasa tubuh. Jadi seorang nak dapat makanan, nak hilangkan kelaparannya, maka dia ambil nasi ibuh dalam mulut. Ini bahasa tubuh ni. Tapi memikirkan natijah sama ada akan kenyang ataupun tidak, itu bukan kerja kita. Jadi macam ni juga. Jadi kalau kita faham bahasa ni, maksudnya kalau berniaga, kalau orang yang mentadbir tentang urusannya, maka dia berniaga, dia akan fikir bagaimana untungnya.
Kalau dia mengaji, belajar, bagaimana hasil pengajiannya? Adakah dia akan jadi alim ataupun tidak? Kalau dia berubat pula, dia kata mesti disembuhkan karena saya berubat. Karena dia mentadbir. Karena dia memikirkan natijah. Memikirkan keputusan. Jadi kalau kita faham bezaan ini dengan sebaiknya, kita akan jelas bahawa yang dituntut kepada kita adalah bermuamalah dan berinteraksi dengan asbab. Bukannya berfikir tentang natijah. Tak berfikir tentang natijah daripada interaksi dengan asbab tersebut. Yang kita disuruh adalah bermuamalah dengan sebab, bukan berinteraksi dengan natijah. Boleh faham? Nah, berfikir tentang natijah dan berinteraksi itulah yang disebutkan dengan tadbir. Jadi kita mentadbir natijahnya. Kita mentadbir untuk mendapatkan keputusannya. Itu bukan kerja kita. Karena itu Imam Ibn Athaillah sebut apa dalam hikmah ni. Dalam hikmah ni, Masya Allah, Imam Ibn Athaillah kata, arih nafsak. Dia tak kata arih jasadak. Dia kata rehatkan jiwamu. Kalau saya terjemah dengan terjemahan rehatkan jiwamu. Saya tak sebut rehatkan dirimu. Saya sebut rehatkan jiwamu. Jiwamu yang kena rehat. Karena yang menjadi masalah bagi salik sekarang ini adalah jiwanya tidak rehat. Dia berfikir tentang tadbir urus hidupnya. Lepas tu dia jadi pening. Dan dia akan jadi menyalahkan semua orang. Selepas tu disebabkan kerana tadbir urusnya dia rasa kena berlaku seperti yang dia inginkan. Sedangkan kita disuruh untuk bergerak dengan perjalanan sahaja. Yang mendapatkan dan memberikan hasil tadi adalah Allah. Jadi kerana itu kefahaman ini akan menjelaskan kepadamu perjalanan seorang salik tersebut adalah menyerahkan urusannya kepada Allah setelah melaksanakan usahanya. Dia laksanakan usaha dan diserahkan urusan keputusannya kepada Allah. Sekali-kali seorang salik itu tidak akan meninggalkan usaha. Salik tak akan tinggalkan usaha. Nah, dan kerana ia merupakan tuntutan syarak Nabi kita Muhammad SAW dan juga merupakan sunnah Rasulullah. Kalau kita tengok Rasulullah sendiri mengambil sebab, iaitu menjalankan dengan sebab. Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, menaiki unta, bersembunyi dalam gua, mengambil teman dalam perjalanan, mencukupkan perbelanjaan dan juga makanan dalam perjalanan disiapkan. Semua tu apa dia? Muamalatul asbab, ta'amul ma'al asbab. Baik, adakah Nabi menentukan natijah? Tak. Nabi menyerahkan natijahnya kepada Allah. Karena itu, waktu dalam perjalanan Nabi hijrah, kita akan perhati bahawa Nabi kita Muhammad hadafnya ke depan. Dia tidak memandang ke kiri dan ke kanan. Karena yang saya lakukan adalah pekerjaan yang diarahkan oleh Allah dan saya melaksanakannya. Berjaya ke tidak sampai ke, berjaya ke tak berjaya ke, itu bukan urusan kita. Urusan saya berjalan. Tamam? Urusan penuntut ilmu belajar. Berjaya, faham, dapat ilmu, alim, tidak alim, ada syaitan. Itu benda yang kedua. Saya berniaga, buka perniagaan. Saya untung ke, saya tidak untung ke, ada syaitan. Yang penting saya telah melaksanakan urusan saya yang diarahkan oleh Allah. Tapi yang ni nak kena ubat. Nak kena ubat bagi jiwa manusia ataupun jiwa salik ini. Ya, kerana apa? Kerana disebut sini, saya sebut, namun usaha tersebut tidak menyebabkan jiwanya jadi letih dan lesu. Karena terlalu banyak berfikir hingga mengabaikan perkara yang dituntut kepadanya, iaitu menyerahkan urusannya serta natijahnya kepada Tuhan yang Maha Mentadbir. Baik, apa bukti kita akan jadi letih dan lesu? Dan apa dalil kepada kerjaan kita tadi sebenarnya tidak mengikuti jalan yang ditentu oleh syarak? Ketika salik tadi meninggalkan zikrullah, ketika dia meninggalkan majlis-majlis zikir, ketika dia meninggalkan majlis ilmu, ketika dia meninggalkan majlis dengan gurunya, dan dia menyibukkan dengan urusannya, hadza dalil ala annahu fi qatar. Dia berada dalam jalan yang silap sebenarnya. Dia rasa dia telah melakukan jalan yang benar. Dia menyibukkan urusan tadi, tapi dia meninggalkan perkara yang sepatutnya dia lakukan. Karena perkara yang dia tinggalkan tadi, semua itulah yang menyebabkan jiwanya tidak lesu. Tapi kenapa dia jadi urus tadbir, dia jadi letih? Karena dia tinggalkan benda-benda yang sepatutnya dia lakukan. Murid ketika mana sibuk dengan urusan pengajiannya, katanya dia akan dapat jadi alim, tapi dia tinggal majlis dengan gurunya. Dia tinggal majlis zikir dengan gurunya, dia tidak zikir, dia tidak membaca Al-Quran. Disebut oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Buti kata, ilaj bagi masalah lesu dalam jiwa ni adalah zikrullah. Itu ilaj dia. Itu adalah penyembuh ataupun
pengubat bagi jiwa yang lesu. Jadi saya sebut di sini, kamu dituntut mencari, bukan mendapatkan. Kita dituntut mencari, bukan mendapatkan. Tamam? Karena mendapatkan tadi Allah yang anugerah. Tamam. Innama ana qasimun wallahu yu'ti. Allah yang bagi. Jika ini diimani oleh seorang salik, maka jika perniagaannya tidak berjaya, dia tidak letih. Kalau dia berniaga, tak untung, tak letih dia. Jika pengajiannya gagal, dia tidak putus asa. Jika sakitnya tidak sembuh, dia tidak akan menyalahkan takdir. Dan seorang itu akan jadi sangat positif. Jadi hikmah ni sebenarnya hikmah yang menerbitkan seorang menjadi positif. Karena yang disuruh oleh kita adalah kepada Allah kepada kita, oleh Allah kepada kita untuk kita bekerja dan natijah diserah kepada Allah. Karena itu burung lebih bertawakal daripada kita sebenarnya dan bersifat qanaah. Karena burung, Nabi kata dalam hadis, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakum kama narzuqut tayr." Atau kama yurzaqut tayr. Kalau kamu bertawakal dengan sebenar tawakal, maka kamu akan diberi rezeki seperti burung dapat rezeki. Yaghdu qimasa wa yaruhu bitana. Pagi keluar perut kosong, balik petang perut penuh. Maknanya apa dia? Keluar buat kerja, cari makan. Tapi dia ada natijah? Tak, natijah dia tidak cari. Dia cuma pergi cari makan. Dapat tak dapat tu nombor 2. Tamam? Kelih lah Zat tengok ayam dengan ayam kelih lah tengok duk berebut nasi. Tapi tak ada sampai berbunuh. Dan tak ada pula kita dengar ayam ni pergi racun dan juga pergi santau kawan ayam tekok lagi. Kucing cakap bergaduh depan nasi je. Makan kawan ni ambil, lepas tu bunyi. Bunyi itu tak mau kawan dia pergi ambil dia punya kepala ikan dia. Tapi lepas tu tak ada pula kita dengar kucing pergi santau kawan kucing ni tekok. Tak ada. Dia duk santau orang ni manusia. Kenapa? Kenapa jadi masalah santau? Kenapa jadi masalah suka dengki? Kenapa suka tinggalkan zikir dan seumpamanya? Karena jiwa dia lesu. Karena dia menganggap tadbir urusnya dia yang tadbir. Kalau saya berniaga mesti saya dapat untung. Kenapa tak dapat untung? Itu maksudnya. Tak melihat dengan keliling kata pekerja tidak buat kerja dengan baik. Tak sebab. Sebab kita kena tengok sebab-sebab tadi. Tapi last sekali hujung semua takdir Allah. Allah dah takdir hari ini saya tidak untung. Khair, alhamdulillah. Kurang-kurangnya diberi lagi peluang kepada saya untuk saya meneruskan kehidupan. Setiap orang dicatat rezekinya. Kecuali dia mati, rezekinya putus pada waktu tersebut. Tamam. Jadi urusan tadbir ni sebenarnya kata Al-Imam Baras adalah urusan ketuhanan. Kalau kita ambil urusan tadbir, bermakna kita mengambil na'atul rububiyah. Mengambil sifat ketuhanan. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa dia? Allah Ta'ala sebut yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yudabbirul amra. Allah yang mengatur urus segala sesuatu. Dalam surah As-Sajdah Allah Ta'ala sebut yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah menguruskan seluruh urusan. Jadi urusan tadbir ni adalah urusan ketuhanan. Tamam? Urusan ketuhanan. Jadi kalau kita faham ayat Allah dalam surah Nabi Muhammad ayat yang ke-11, Allah Ta'ala sebut zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Kalau kita faham ayat ni, balasan yang demikian tadi kerana Allah adalah pelindung bagi orang yang beriman, maka kita tidak akan berlaku kegoncangan, akan rasa tenang. Kenapa? Karena arih nafsaka minat tadbir. Karena yang mau min hammit tadbir, karena yang mentadbir kita adalah Allah. Wallahu maulakum. Allah adalah yang mentadbir dan melindungimu. Sebab tu orang yang beriman dia akan sebut hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu ucapan tadi adalah ucapan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Al-Imam Ibn Atha'illah ada mengarang sebuah kitab yang luar biasa. Kita rasa tak perlu panjang perbahasan tentang masalah ni. Cuma saya menjelaskan tadi untuk memahamkan bagaimana memahami hikmah ini. Ini saya gabung-gabung kitab ni sebenarnya. Gabung daripada karangan Al-Imam Al-Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, daripada Al-Imam Al-Baras, dan daripada Syekh Mustafa Abu Naila, daripada karangan Al-Imam Ibnu Abbad, dan kemudian daripada Al-Imam Al-Imam Asy-Syarqawi, daripada Al-Imam Zarruq, daripada Al-Imam Abdul Majid Syarnubi,
Ni gabungan-gabungan ni jadi luar sikit je ni lah. Nipih je, tak banyak mana, tapi sekurang-kurangnya bagi panduan untuk faham hikmah tu macam mana. Jadi kita tak akan jadi terkapai-kapai. Dan waktu kita nak mensyarahkan kepada orang dan juga untuk menjelaskan kepada diri kita sendiri, adakah apa maksud arih nafsaka min hammi tadbir tadi? Adakah untuk kita merehatkan diri daripada bekerja? Tak, salah. Ini orang kalau baca macam tu dia salah faham. Dan sufi tidak macam tu. Sufi bukan menghalang untuk orang tadi bekerja dengan keras dan melakukan tugasan dia dengan baik. Itqan. Malah tu dituntut dalam syarak. Dan Nabi SAW sendiri memuji orang yang kerjanya itqan, yang bersungguh-sungguh dan yang halus. Tapi di sini untuk kita menyelamatkan dan merehatkan jiwa kita daripada berfikir tentang natijah kerjaan kita. Lepas tu kalau kita perhati, ada seorang, saya pernah jumpa ada seorang ni, pakcik ni, tukang kayu. Dia buat kayu, buat apa semua kali, kan? Macam-macam lah dia buat ni. Saya tanya kat dia, ni pakcik duk buat ni, ada orang main beli ke? Saya kerja, saya buat. Orang nak beli tak beli tu kan macam saya bangun pagi, ni kerja saya, buat kerja tu. Dulu dia duduk, rumah dia dekat dengan darsa palung kayu tu. Kayu dia memang halus, dia buat kerja kayu-kayu dia memang halus. Tapi kerja dia buat tu ya, buat kerja apa semua kali tu. Dan kemudian urusan orang nak beli, orang nak apa semua kali tu bukan urusan dia kata. Saya hanya buat kerja, seterusnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadbir urus dalam perkara tersebut. Faham? Jadi kadang kita boleh ambil pengajian daripada siapa saja sebenarnya. Penuntut ilmu tak bangun pagi untuk nak baca kitab, tak bangun pagi untuk wirid. Kemudian dia harap turun ilmu laduni. Cik. Dan kemudian Al-Imam Ibn Athaillah sebenarnya mengarang sebuah kitab yang sangat luar biasa perbahasannya tentang urusan tadbir ni, dalam kitabnya At-Tanwir li Isqati Tadbir. Jadi kitab ni wajib seorang salik membeli dan membacanya dengan guru, agar terbimbing sirnya tadi. Dan Al-Imam Muhammad Qadir Khatib, Syairul Rasul, menyebutkan syair meringkaskan bagi kalimah hikam ini. Lalu kata beliau, Allahu dabbir ma yakunu wa kana, aw ma kafaka mudabbir, aw ma kafaka mudabbiran maulana. Kata dia, Masya Allah, comel kalam dia. Dia kata Allah dabbir ma yakunu wa kana. Allah lah yang mentadbir segala sesuatu, sama ada sekarang atau terdahulu adanya. Aw ma kafaka mudabbiran maulana. Tidakkah cukup bagimu yang mentadbir urusanmu adalah maulana, iaitu Tuhanmu? Tak cukup. Lalu saya juga menyebut satu syair, rehatkan jiwamu hai salik, jangan tertekan. Mana yakinmu urusanmu diuruskan Tuhan. Rehatkan jiwamu hai salik, jangan tertekan. Mana yakinmu urusanmu diuruskan Tuhan. Jadi tak perlu kita rasa gundah gulana, tak perlu kita rasa letih. Perbaharui balik kita punya niat kita. Kita nak berniaga ke, kita nak mengaji ke, kita nak buat kerja apa ke, jangan tinggal urusan kita dengan apa yang kita lakukan, dan urusan jiwa kita perlu diuruskan. Kesalahan besar bagi seorang salik ketika dia mula meninggalkan apa yang sepatutnya dia lakukan dan melakukan apa yang bukan dia patut lakukan. Seperti mana kalau kita baca hadis, dalam hadis disebut da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, ataupun tarkuhu ma la, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baik seorang Islam tadi, dia meninggalkan bukan urusannya. Apa bukan urusannya? Bukan urusannya tadbirnya. Lepas tu kata Imam Abu Hasan Syadzili, Imam Abu Hasan Syadzili sebut apa dalam kalimah dia, comel kalam dia. Dia kata, cara yang terbaik bagi kamu, jika kamu tidak boleh mengelak untuk mentadbir juga, wahai seorang salik, maka mentadbirlah untuk tidak mentadbir. Dia kalau kamu tak boleh elak juga untuk mentadbir urusanmu, maka usahalah untuk mentadbir agar tidak mentadbir. Maksudnya akhirnya untuk apa? Untuk tinggalkan tadbir juga. Tapi kalam dia comel. Sebab apa? Sebab ada orang jiwa dia rasa dia juga nak kena tadbir. Jadi lepas ni kena latih jiwa. Latih jiwa untuk apa? Saya buat kerja, saya mengaji, urusan saya Allah Ta'ala yang akan uruskan. Sama ada saya akan jadi alim, saya tidak jadi alim, Allah yang akan tentukan. Saya berniaga, saya kerja, tapi urusan saya Allah yang tentukan sama ada untung ataupun tidak. Jadi kita tak akan jadi letih.
Ni solat jemaah tak mai. Faham? Majlis dengan ulama, guru-guru tak mai. Duduk dalam majlis dengan para santri tak mai. Faham? Asyik sibuk dengan urusan kita saja. Jadi mana kita punya tadbir kita dengan iman? Ini maksudnya kita sedang mentadbir diri kita sebenarnya. Kita tak sedar, kita sedang mentadbir diri kita. Dan tu dalilnya, kata Imam. Nah, Maulana Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kata tu dalilnya. Dalil ketika kamu tinggal solat jemaah, ketika kamu tinggalkan untuk bersama dengan guru, ketika kamu tinggalkan untuk buat majlis wirid, ketika kamu tinggalkan majlis-majlis ilmu, kamu berpada dengan apa yang kamu ada, bermakna kamu sedang mentadbir urus hidupmu. Nah, apa saja pekerjaan kamu pada waktu tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.